Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya. Memang pada mulanya saya berhasrat ingatkan pukul 11. Tapi bila tarawih malam tadi habis cepat, jadi saya pun bergegas balik ke rumah untuk segera menyantuni anda. Apa khabar saudara Khalid Ali? Moga sihat walafiat ya. Saya ingat tadi pukul 11, tapi kalau dah cepat habisnya, cepatlah ya saudara. Ya, saudara Muhammad Khairul Azhar, saudara Syamsul Anwar, waalaikumsalam. Saudara Mustafa Meknun, apa khabar saudara? Doa saya agar anda sentiasa sehat. Begitu juga saudara Alimin, saudara Syah Ibrahim, waalaikumsalam. Acik Warisan, selamat malam. Saudara Joka, doa saya juga supaya anda juga sehat walafiat. Begitu juga dengan saudara Zaha Abdul Hamid, saudara Fazil Yub, saudara Kamal Awang, Mizuno. Saudara Muhammad Mazaman Muhammad Salim, apa khabar? Saudara Muhammad Mazaman dari Bintulu, Sabah ya. Saudara Abu Samah, saudara Fazil Yub, saudara Bakar Ahmad. Moga sentiasa walafiat, sehat ya. Saudara Jafri bin Din dari Kok Diang, Kedah. Apa abang orang Kedah no? Moga sihat walafiat saudara Bakar Ahmad. Begitu juga saudara Jafri Din juga dari Kok Diang. Saudara Salim Yasin, Amy Furniture, Lina Arina, Fakri Sani, waalaikumsalam. Saudara Menaul Buk nama saya. Saudara Syali Ahmad, doa saya anda juga sehat daripada Seputar Jaya. Saudara Syali, saudara Hosman Nur, saudara Leish, Nizam Ijam dari Melaka. Apa khabar orang Melaka? Moga sihat. Tadi jumpa Ketua Menteri anda, telah pun saya sampaikan masalah yang ada di Melaka. Ya, saudara Fakri Sani, kita warga Cinta Damai. Saudara Salamon Jong, saudara Abdul Hamid. Apa khabar saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali? Jangan lupa saudara, like, share and subscribe. Sebab saya tadi ramai kawan-kawan bagi tahu, dia kata saya tak buat live ke. Rupanya mereka lupa untuk subscribe. Dalam Facebook ni, kalau anda ketinggalan sebulan tak diperbarui like, share dan subscribe, maka anda tak dapat notification. Sebab itu saya minta supaya saudara sentiasa like, share dan subscribe supaya teman-teman semua boleh dapat saudara. Dan jangan lupa juga saudara boleh subscribe saudara Syed Azhar dari Keluang. Keluang tak hujan ya, alhamdulillah. Dan silalah subscribe kepada Instagram supaya kalau tak dapat di Facebook boleh dapat daripada Instagram. Jangan lupa saudara like and share supaya anda sentiasa dapat notification dan hubungan kita tak putus saudara. Saudara Saudara Zakaria Yaakob, saudara Puan Halimah Hashim, Iskandar Zulkarnain daripada Temeloh saudara ya. Tadi jumpa juga wakil rakyat anda, saudara Syakar. Sebenarnya tadi saya menghadiri majlis tinggi UMNO dan majlis berbuka puasa UMNO, majlis tinggi dan teman-teman yang lain. Sebab itu saya khawatir takut tak sempat. Tapi alhamdulillah bila majlis usai cepat, saya pun bekerjalah pulang ke rumah untuk menyantuni anda supaya malam-malam anda tidak terganggu. Saudara, saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku pada negara kita. Hari ini hari Khamis saudara, 14 April yang merupakan 12 Ramadan. Tinggal lagi 17 hari je saudara. 17 hari lagi insya-Allah kita akan menyambut Fajar Aidul Fitri. Sabar saudara. Dan ini malam Jumaat, malam 1000 rahmat. Eloklah jika kita perbanyakkan zikir. Jangan lupa saudara, solat tahajud sepertiga malam dan berdoalah agar diterima setiap amalan kita serta dipermudahkan segala urusan dalam kehidupan kita yang sementara ini saudara. Baik saudara, hari ini hari yang ke-749 COVID-19 menyerang negara kita. Menurut laporan saudara Rio daripada Universiti Malaya, ada peningkatan semalam. Daripada 9,002 orang naik kepada 10,052 orang. Jadi menjadikan jumlah jangkitan sepenuhnya sudah pun
sejak COVID ini menyerang, sejak 749 hari, jumlah keseluruhannya adalah 4,352,611 orang. Bagaimanapun, ini yang dapat disembuhkan adalah 4,196,656 orang, saudara. Ini jumlah kematian, rupanya ada kematian semalam. Sejumlah 22 orang, saudara. 22 orang ada kematian, dan jumlah kematian sepenuhnya adalah 35,363. Terima kasih saudara Rio, sebab saya lihat ada 10 negeri masih lagi ada peningkatannya. Itu di Selangor daripada 5,100 kepada 6,156. Begitu juga di Sabah tiba-tiba naik pula daripada 150 ke 158. Meskipun di bawah angka 1,000, tetapi masih lagi peningkatan saya nampak. Di Sarawak juga tiba-tiba meningkat daripada 245 kepada 295. Begitu juga di Kedah, cek. Daripada 288, semalam naik 302 orang. Di Kelantan, dah elok dah, dua angka, 86. 2 hari lepas. Tapi semalam, dia meningkat balik kepada 128. Yang agak menggusarkan saya adalah di Negeri Sembilan. Kerana angkanya masih lagi tak kurang, saudara. Iaitu kemarin 493, semalam naik kepada 552. Begitu juga di Perak, Yop. Mikema ni nak raya ke tak? Jaga kesihatan, Yop. Jaga kebersihan diri. Tidak raban tebin raya ni. Sebab dah 373 kemarin naik. Semalam naik lagi 470. Jadi saya khawatirlah di negeri Perak tu peningkatannya begitu ketara. Di Pahang juga ada peningkatan daripada 153 kepada 178. Begitu juga di Melaka. Orang Melaka 123 naik 144. Lain-lain nampak gayanya di Putrajaya cuma ada naik sikit daripada 23 kepada 56. Itulah yang saya dapat. Lain-lain negeri alhamdulillah dia susut terus. Mudah-mudahan saudara kita menjaga kesihatan kita, jaga kebersihan diri kita, dan pastikan melakukan penjarakan sosial. Kalau saudara pergi ke pasar Ramadan dan sebagainya, berhati-hati saudara. Balik rumah, jaga kebersihan, basuh tangan dengan sabun, kalau boleh mandi, saudara. Kita jaga diri kita, saudara. Dan untuk 13 April semalam, dengan jangkitan 10,052 kes, artinya untuk bulan April ini jangkitan sudah meningkat kepada 140,565 orang. Saudara, berhati-hati saudara. Saudara Zamri Hashim, SS Service. Saudara harap share, saudara. Kerana mungkin ada yang terlewat dapat dan sebagainya. Baik, saudara. Usai pencerahan, seperti biasa, kita masuk segmen e-commerce. Berniagalah anda, kerana pendapatan daripada perniagaan itu lebih baik. 9/10 pendapatan daripada perniagaan itu jauh lebih baik. Itu kata baginda Rasulullah. Kalau hubungi Al-Azhar di talian 011330 41241. Al-Azhar, jangan lupa setanginya. Saudara Ismail, saudara Rajab Muhammad Yusof, saudara Ismailis. Ini di Instagram. Juga selain daripada haruman setangi bakur, dengan Al-Azhar jangan lupa memesan haruman wangi-wangian, itu parfum dari Timur Tengah. Saudara, saudara Nexon, Puan Halimah Hashim, saudara Puan Ros, Ulik Budik, saudara Ulik Budik, ini dia dekat Instagram, saudara. Dan jangan lupa juga memesan rendang tok. Rendang tok Naneng yang mengekalkan tradisi warisan negeri Perak dan dimasak dengan penuh kasih sayang oleh Ibu Al-Azhar. Jadi rendang tok Naneng ni sesuai untuk raya. Memang marvelous, fabulous katanya. Kalau tak percaya, cubalah kau try kau mah. Katanya rendang ini dijamin halal cita rasa rakyat Malaysia. Sampai itu jangan lupa gula O untuk mereka yang health conscious. Jika anda tidak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300. Ya, saudara Zamri Ibrahim, saudara Ating. Siti Farehah 017-711-4300. Segeralah untuk anda memesan dendeng manis Siti Farehah. Sebab 1 minggu terakhir itu dia tidak ada kesempatan lagi nak buat persiapan. Malam sajalah ia dimasak mengikut cita rasa, dan waktu anda order ataupun anda pesan, waktu itulah dia akan masak.
Harga masih harga kekal lama walaupun harga naik mencanak-canak, saudara. Jangan lupa ya, dendeng manis Siti Farehah di talian 017-711-4300. Dan bagi yang di Lembah Kelang, Syauqi untuk buah-buahan, bolehlah dihantar terus ke rumah saudara. Boleh hubungi saudara Syauqi di 357-5703. Bagi saya, jangan lupa, memang kegemaran saya, memang sedap saudara, iaitu popiah sira Lady Maria. Popiah sira Lady Maria ini pedas, rangup dan manis, mengasyikkan bila kita makan. Ya, saudara Raja Shalizam, saudara Jacob Hanam, Bubatak Parlimen, sabar lagi, sekejap lagi saya akan santun. Sabar saudara. Saudara, kalau nak memesan popiah sira Lady Maria, sila hubungi Nizam di talian 019-435-1203. Dan akhir sekali, tentulah Tokoh Jamu Kemaman di talian 019-917-0449, saudara Zul. Bolehlah saudara memesan madu tualang Gold Special Quality yang dijamin mutunya, yang dihasilkan oleh lebah-lebah hutan tropika. Ia adalah untuk meningkatkan imunasi dan antibodi, mempercepatkan penyembuhan luka, mengawal paras gula dalam badan, baik untuk tekanan jantung dan mengawal tekanan darah. Samping itu, kalau anda yang pernah dijangkiti oleh COVID-19, minumlah jamu jamu tualang Gold Special ini untuk rawatan sampingan. Samping itu, jangan lupa juga madu apple cider organik yang dihasilkan oleh saudara Zul dari Tokoh Jamu Kemaman, sesuai untuk mengurangkan berat badan, menghapuskan lemak ataupun masalah dalaman, sembelit dan sebagainya. Di samping itu, untuk mereka yang ada masalah gout, saudara, saudara Ramli, Puan Hasnah, saudara Zul di Instagram, saudara Puan Siti Arfah, apa khabar Puan? Raja Rosli, Raja Sulung, apa khabarku? Saudara Jamlus Sehat, Kasim Baba, Safri Nawawi. Saudara, baik, usai pencerahan e-commerce, seperti biasa kita masuk segmen naluri kehidupan. Saudara, saya minta maaf, tadi saya hantar kiriman, saya kata nak bermula pukul 11. Tapi bagi saya, lagi cepat, lagi baik. Sebab itu tadi, selepas saja usai solat tarawih, saya terus bergegas. Tak sempat pun nak bersahur bersama dengan teman-teman. Banyak bertanya kenapa saya balik awal. Saya kata saya harus menyantuni teman-teman, pelayar-pelayar saya yang dahagakan informasi. Ya, saudara. Baik, saudara. Daripada Amnas bin Abdul Malik radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahawa baginda Rasulullah SAW selalu berbuka dengan kurma basah, iaitu rotab. Barulah kita tahu bahawa rotab itu maksudnya kurma basah, bukan kurma yang kering, ataupun kurma yang segar, itu rotab sebelum solat. Jadi bila masuk aja waktu berbuka puasa, baginda akan mengambil sebutir kurma rotab untuk dimakan, barulah baginda solat. Jika baginda tidak mendapatnya, maka baginda akan berbuka dengan kurma kering, itu tamar jenis ajwa, kegemaran baginda. Dan jika tidak mendapatkan kurma kering, maka baginda berbuka dengan meneguk air 3 kali saja, saudara. 3 tegukan. Kerana daripada Abu Isya berkata, ini merupakan hadis Hasan Qarib. Kerana Abu Isya berkata lagi, diuraikan juga bahawa Nabi Muhammad SAW berbuka pada musim dingin dengan kurma dan pada musim panas dengan air. Itu daripada hadis Sunan Tirmizi yang ke-9. Saya artinya baginda Rasulullah akan berbuka terlebih dahulu sebelum menunaikan solat maghrib. Memang kita dituntut untuk berbuka puasa, jangan melewat-lewatkan berbuka puasa. Bukan yang mesti makan sekenyang-kenyang, tidak. Cukup dengan sebutir tamar ataupun 3 butir tamar. Sama ada yang rotab, yang basah ataupun yang kering. Dan Rasulullah SAW kebiasaannya akan berbuka puasa dengan rotab yang lembut dan baru daripada yang dipetik daripada pohon-pohon kurma. Jika tiada rotab, maka Rasulullah SAW akan berbuka dengan tamar kering. Seandainya ketiadaan rotab dan tamar, barulah baginda akan berbuka dengan air 3 teguk. Jadi saudara, rotab dan tamar merupakan makanan paling kaya kandungan gula glukus, iaitu sekitar 55% dan 45% fraktosa. Saudara, jadi pengambilan kurma dalam pemakanan boleh mengelakkan daripada sembelit, penyakit jantung dan merendahkan kolesterol. Jadi kurma, buah kurma atau buah tamar mengandungi peratusan serat
ia tidak larut dan larut air antara 10 dan 20% saja. Serat ini jadi yang membantu pergerakan najis dalam sistem pengadaan manusia. Seterusnya boleh mencegah sembelit. Manakala serat larut air penting untuk mencegah penyakit jantung dan mencegah peningkatan kolesterol dalam darah kita, saudara. Ingat, saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Baik, saudara. Usai naluri kehidupan, kita santuni sedikit kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil. Saudara Puan Noridah Kamordin, sedap kurma fresh. Memang begitu. Baginda Rasulullah suka. Kalau musim panas, dia akan ambil buah kurma yang rotab, yang basah, ya saudara. Baik, saudara. Kata Cikgu Hibil, siapa yang menasihatimu secara sembunyi-sembunyi, maka sebenarnya ia benar-benar menasihatimu. Jadi kalau orang tu dia menasihati anda secara sembunyi-sembunyi, tidak secara terbuka, maka itulah sebenar-benarnya nasihat yang ikhlas daripada sahabat atau teman kita. Sementara sesiapa yang menasihatimu di khalayak ramai, dia sebenarnya menghina dirimu. Itu kata Imam Syafi'i. Ini adalah mutiara kata kiriman Cikgu Hibil. Terima kasih Cikgu atas mutiara kata yang begitu berarti. Artinya, saudara, kalau kita nak menasihat teman-teman secara sembunyi-sembunyi, pelan-pelan, jangan secara terbuka. Kalau terbuka artinya seolah kita menghina mereka. Itu kata Imam Syafi'i. Baik, saudara. Seperti biasa, salam impian moratorium dan pengeluaran wang simpanan pekerja 10,000 secara tuntas. Saya tadi masa berbuka puasa sempat juga berbual seketika dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang saya mengajukan resah rakyat. Saya pertama kali mengucapkan terima kasih kerana mengizinkan pengeluaran ini. Cuma saya kata janganlah lambat sangat dan kalau boleh jangan ada lagi birokrasi. Samping itu saya menzahirkan juga ramai bantuan-bantuan kebajikan yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat masih tidak kesampaian dan masih ada birokrasi. Beliau berjanji akan memastikan perkara ini akan diselesaikan katanya sebelum 20 bulan April ini. Dan insya-Allah 20 April ini mereka yang membuat permohonan untuk pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja akan memperolehinya. Tak tahulah saya, itu janji Perdana Menteri. Nak pegang pada siapa lagi, saudara? Saya hanya dapat kesempatan bertemu dengan beliau menyatakan apa yang wajar untuk diutarakan. Saya, tajuk malam ini, jalan semakin berliku. Dalam perbincangan kita malam ini, saya ingin menyatakan jalan semakin berliku. Tapi saya sempat juga berpesan pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, janganlah berbelanja tanpa had kerana khawatir negara akan muflis. Dan beliau mengucapkan terima kasih. Saudara. Baik, sebelum saya memberi pencerahan tentang apa yang saya maksudkan dengan jalan berliku, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, lama tak rasa buah pulasan, alhamdulillah diberi Kak Munah. Orang berpuasa penuh keikhlasan, dijanjikan Allah tempat di jannah. Jadi kalau kita berpuasa dengan ikhlas semata-mata kerana Allah SWT, maka kita dijanjikan tempat kita di jannah, iaitu di syurga, saudara. Kata Pak Nazir lagi, tunggu perahu baru masuk, di alih sampan tepi titi. Sudah tahu pakaiannya busuk, mengapa disimpan di dalam peti? Ini kiasan orang lama. Dah tahu pakaian itu busuk, berapa simpan dalam peti? Maksudnya dah tahu ahli-ahli kabinet tak boleh kerja tu, buang ajalah. Itu maksudnya. Saudara. Tapi Pak Nazir ni orang lama. Dia menegur dengan pantun. Terima kasih Pak Nadir. Begitu tinggi cara culipan pantunnya, bahasanya. Memanglah orang kita ni menegur dalam pantun, dalam berkias. Puan Saudara Ros Muhammad Tarmizi, Saudara Abdul Rahman Mustafa, Saudara Kamal Zaman Man, Saudara Yusli Yunus. Ini di Instagram. Saudara Kamarul Azlan, Azhar Zaha, Salam Dullah Ibrahim, Roha Ramli, Roslila. Apa khabar? Semoga apa yang saya beri pencerahan ini untuk semua bersama, saudara. Dan saya juga menerima kiriman pantun daripada pejuang muda daripada Perak Tengah. Itu saudara Nordin Malik. Katanya kapal dagang menuju Makassar syarat membawa buah bidara.
Kalau kita berjiwa besar, PRU15 adakan segera. Sebagai anak muda, beliau kata kalau benar-benar berjiwa besar, segerakan pilihan raya umum. Katanya lagi, bakar ikan dengan arang hendak membakar ikan cencaru. Akibat COVID, ibarat perang, mudah pulih mandat baru. Jadi kalau COVID ni, caranya bila dah selesai ni, kita buat pilihan raya lah. Baik. Kita masuk segmen Gedung Ilmu. Apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu yang dikirimkan kepada saya oleh Tan Sri Johan Jaafar, terbitan Dewan Bahasa, menyatakan amat wajar untuk kita renungkan kerana bangsa Melayu mengharapkan pemimpin terdiri daripada mereka yang bukan palsu. Pemimpin terdahulu, orang tua-tua dahulu, mereka kata berhati-hati. Janganlah kita memilih pemimpin hari ini ataupun akan datang pemimpin yang palsu. Kerana menjadi pemimpin ianya palsu, menyimpang dari aturan tertentu. Duduknya kerana tipu menipu. Dia mendapat jawatan pun kerana tipu menipu. Hatinya busuk, akalnya berkutu. Perangai buruk bagaikan hantu, budinya rendah, tak tahu malu. Jika dijadikan pemimpin, maka banyaklah seteru, saudara. Dijadikan tua, tak akan menentu. Dijadikan induk, tak akan membantu. Memimpin negeri, kan haru biru. Itu pesanan orang terdahulu daripada kita. Supaya kita berhati-hati, jangan kita memilih pemimpin yang palsu, saudara. Kita sambung lagi malam besok, saudara. Seperti biasa, saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya. Maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Begitu juga dengan kiriman komen-komen anda, pastikan ia tidak bercanggah dengan apa yang disyaratkan, yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Kerana semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tak mampu untuk memantau ataupun melihat semua komen-komen yang ditulis dalam ruangan saya ini. Ini pun nak santun satu-satu pun tak sempat. Puan Mariam, Saudara Syahrum, Saudara Muhammad Nur, Al-Jaafar, Hanan, laju dia naik. Jadi kadang-kadang saudara bagi komen tak sempat saya nak santun satu persatu. Baik, saudara. Dan ingat, ini pencerahan politik dan semata-mata untuk memberi informasi. Agar warga kita tidak boleh dibohongi oleh sesiapa pun. Di samping itu, saudara, prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, maka selesailah masalah kita. Kalau saudara nak cakap saya, semua cakap saya ni benar belaka, susahlah. Ataupun apa yang saya katakan tak benar belaka, pun susah. Saudara, sila like and share dan subscribe. Saya perlu memberi peringatan. Kerana teman-teman saya tadi, waktu saya bertemu dengan mereka, waktu buka puasa, ramai bertanya. Dia kata, ada lagi ke you punya live ni? Saya kata, ada. Dia kata, tak nampak notification. Saya kata, bila saja lepas 30 hari, maka anda kena like and share balik dan subscribe. Kalau tidak, notification itu hilang. Itu cerita dia sebenarnya. Saudara Subaki. Waalaikumsalam. Ingat saudara, like, share dan subscribe. Lain saya tak minta daripada saudara. Supaya kita dapat sentiasa berhubung saudara. Baik saudara. Saya ingin berpesan juga sekali lagi, kalau ada masalah, kalau saudara ingin mengutarakan pandangan, santunlah dengan bahasa yang harmonis. Ingat saudara, kita adalah warga cinta damai. Saudara, sebagaimana yang saya katakan, hari ini di negeri Johor, ya baru menang, anak muda yang diangkat sebagai Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor telah pun mula menggerakkan langkahnya. Ini langkah anak muda, saya. Kerana Yang Amat Berhormat Datuk Seri On Hafiz bersama barisan Esko-nya telah pun mengumumkan gerak kerja mereka. Untuk permulaannya, beliau telah pun menyesuaikan dengan norma baru. Dalam masa yang sama, ramai rakyat mula disantuni, khususnya warga bangsa Johor. Cuma saya tadi sempat juga bercakap dengan 2-3 orang Esko Johor. Saya kata janganlah bagi pada warga bangsa Johor saja. Bagaimana pula, macam mana kata Tuan Haji Ramli pada saya sebelum saya buka puasa dengan Esko-Esko daripada Johor tadi. Dia kata kalau orang daripada Melaka macam mana? Mereka tinggal di Johor tapi asalnya Melaka, mereka bukan rakyat Johor. Dia kata itu pun kita akan santuni kalau mereka tinggal menetap di negeri Johor, katanya. Jadi saya melihat bahawa Datuk On Hafiz begitu kental semangatnya untuk menyantuni 3.69 juta
rakyat Johor dengan pelbagai bantuan dan peruntukan. Beliau akan cari, beliau akan usahakan sejumlah 144.36 juta diperuntukkan untuk bantuan kasih bagi bangsa Johor. Sebab saya katakan, bila politik kita stabil, maka dapatlah dilaksanakan impian. Tambah-tambah lagi, kita melihat anak muda yang mentadbir negeri Johor, semua barisan kabinet, barisan exco-nya adalah anak muda, saudara. Dan bantuan kasih meliputi 5 kategori, iaitu kemasyarakatan, kebajikan, orang muda di Johor, pendidikan dan ekonomi, dengan 28 inisiatif bagi memberi manfaat kepada 3.69 juta rakyat Johor. Tidak ada yang terkecuali. Tahniah saudara On Hafiz. Anda memulakan langkah yang baik, anda memenuhi harapan. Cuma harapan kita, jangan banyak birokrasi. Pastikan apa yang anda janjikan itu menepati sasaran. Saudara, saya terima juga semalam ada teman-teman daripada Melaka. Dia kata sekarang ni nak jumpa pemimpin-pemimpin di Melaka ni susah juga katanya. Nak jumpa yang amat-amat ketua menteri pun katanya nak buat appointment pun sukar. Saya nyatakan kepada mereka, bersabarlah, saudara. Dan saya lontarkan juga pandangan itu kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sulaiman. Dia kata sekarang ni ramai nak berjumpa. Cuma kadang-kadang mereka pergi ke rumah dia waktu tengah malam. Kesian, bagilah peluang. Bagilah peluang kawan tu nak tidur ke nak berehat, saudara. Saudara Melati Fiah, untunglah rakyat Johor. Macam mana rakyat Johor yang kerja di luar Johor? Tak dapat bonus ke? Saya tak tahu. Kalau yang rakyat Johor yang kerja di luar Johor, tak tahu. Saudara Puan Melati Fiah, tadi tak nyata saya tak dapat cakap dengan On lah tadi. Kalau awal beritahu masa saya buka puasa dengan esko-esko Johor, bolehlah saya lontarkan. Tapi katanya bahawa siapa saja warga bangsa Johor akan disantuni. Bersyukurlah kita. Begitu juga saya cuma menzahirkan permohonan daripada yang di-Pertua Pertubuhan Melayu Keluang, sahabat saya Tuan Haji Ramli. Dia kata jangan pula yang orang asal daripada Melaka ke ataupun dari Pahang. Dia bukan rakyat Johor tapi menetap di Johor. Perlu juga. Jadi kata Esko tadi, antaranya saya jumpa dengan Hairi. Hairi adalah ahli Dewan Undangan di Tebrau, Esko Kerajaan Negeri Johor. Dia kata siapa saja rakyat Johor akan disantuni. Alhamdulillah. Ini yang kita mahu, saudara. Dan begitu juga di Melaka. Saya zahirkan bahawa katanya bersabarlah. Dia kata sekarang ini sedang dalam proses. Cuma saya ingatkan pada pimpinan di Melaka dan di Johor, dalam anda menyantuni proses itu, dan ini jangan sekali-kali meletakkan birokrasi itu menyulitkan. Kadang-kadang mereka berhasrat untuk melakukan sabotaj. Terima kasih katanya. Alhamdulillah saya lapang dada. Sebab itu saya balik bekerja untuk memberi pencerahan apa yang sempat. Dan saya juga sempat juga bertemu dengan Datuk Boh Mokhtar, iaitu Ketua Perhubungan UMNO Sabah, selaku Timbalan Ketua Menteri Sabah. Saya tanya pada beliau, saya kata, Bong, benar ke apa yang cakap hari ini? Dia kata, benar Pak. Ini susah Pak. Dalam keadaan sekarang ini susah. Kerana tindakan syarikat penerbangan negara kita ini menaikkan harga tiket, terutama untuk ke Sabah dan Sarawak, di saat-saat musim perayaan untuk menyambut Aidilfitri dan sebagainya, macam tak masuk akal. Itu betul saudara. Bayangkanlah, tiket ekonomi sahaja untuk satu hala, bukan pergi balik, untuk satu hala mencecah sampai 2,800 dan sampai ke tahap 3,600. Itu kata Bong. Dan kebetulan tadi waktu buka puasa, kerana hari ini buka puasa Majlis Tinggi dan juga Barisan Nasional, saya bagi tahu pada Bong, tu sebelah tu, kena cakap ke sebelah tu, Menteri pengangkutan, itu Wee Ka Siong. Dia kata, pasti saya mau jumpa sama dia, Pak. Kalau tidak, ini kuyak lah. Kuyak rakyat Sabah yang tinggal di Kuala Lumpur, yang tinggal di luar Sabah mau pulang sampai 3,600. Jadi tak sepatutnya begitu. Mereka sekarang ni, terutama yang mengendalikan tambang murah sebagai, bila mereka bermasalah, mereka cari kerajaan. Minta dibantu. Dan kerajaan akan menggunakan duit rakyat. Bila rakyat mahu menggunakan perkhidmatan mereka dalam musim sambutan perayaan begini, dinaikkan pula. Kalau 2,800
ataupun 3,600 macam nak pergi ke London pula. Saudara, ini betul. Ini bila saya bertanya pada Bung Mokhtar tadi, dia kata benar. Ini bukan ada-ada. Saya punya saudara pun ramai katanya. Selain itu katanya ada syarikat penerbangan meletakkan syarat semua penumpang wajib mendaftar masuk melalui mesin disediakan dan bayaran RM1 dikenakan sekiranya penumpang mendaftar masuk melalui kaunter. Pula dah. Kerja mereka tak ada lain nak mengek keuntungan. Cukup-cukuplah. Bila syarikat anda susah, anda jumpa kerajaan. Minta bantuan kerajaan. Kerajaan ambil duit datang daripada rakyat. Sepatutnya syarikat penerbangan yang kata menawarkan tawaran untuk syarikat penerbangan harga tiket murah-murah kalah. Bukan saat ini mencari keuntungan. Kita tahu bahawa selama 2 tahun mereka tidak mendapat keberuntungan, malapnya ekonomi. Dan sekarang ni dah dibuka pelan-pelan lah. Jangan gopoh gapah nak cari keuntungan, ya saudara. Aduh, saya tak tahulah. Itulah apa tentang keluh kesah rakyat, saya harus mengutarakannya. Batuk sekejap. Itu sepanjang jalan kenangan. Ini kita mengimbau, saudara. Kerana hari ini dah 12 hari dah kita berpuasa. Cepat betul rasanya masa berjalan. Tahu-tahu dah tinggal lagi 2 minggu lebih, saudara. Kita pun akan raya dan akan meninggalkan bulan yang paling kita nantikan selama ini, yang paling mulia, akhirnya akan meninggalkan kita. Maka ini Ramadan Al-Mubarak akan melabuhkan tirainya dan hadirlah Aidilfitri Syawal. Cuma saya berdoa agar teman-teman semua berpeluang untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Melatifiah bukan tiket penerbangan je naik harga. Barang pun masih tak turun-turun. Itu juga tempat saya nyatakan tadi dengan Yang Berhormat, dan beliau akan memastikan agar menteri, saya kata saya tak terserang, mungkinlah cara saya bercakap tadi kasarlah sedikit. Saya balik tadi terfikir dan kata tak sepatutnya. Tapi nak buat macam mana? Saya harus melontarkan suara rakyat. Saya kata harga barang mencanak ni Yang Berhormat. Kalau dia orang tak boleh buat kerja, berhentikan. Cari orang lain. Tak ada keperluan. Jadi yang rosaknya Yang Berhormat sendiri. Saya berbual pula dengan sisa politik Datuk Ismail Sabri. Saya nyatakan Syed, jangan lupa you menasihati Perdana Menteri sebaik mungkin. Jangan biarkan orang keliling kelalang mengganggu fikiran Yang Amat Berhormat. Laksanakan kerja, tak ada masalah. Tetapi kalau tak buat kerja, saya kata saya minta maaf. I will never stop talking whatever the people's punya voice. Dia kata jangan kuat-kuat lah. Dia kata, bukan, ini bukan masalah. Saya kata masalah rakyat. Rakyat terkesannya amat sangat. So bagaimanapun kita berharaplah agar ada sentuhan-sentuhan yang selepas ini daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Baik saudara, jadi bila kita bercakap soal sepanjang jalan kenangan ini, saya teringatlah zaman-zaman dulu kita tak ada masalah. Harga barang agak terkawal, segalanya kita lalui dengan amat menyeronokkan. Dan bila masuk saja hari yang ke-12, ke-13, 14, maka musim meriam mula berdentum dan anak-anak pun mulalah bermain bunga api. Ini kita punya segmen malu kenangan kita. Inilah masa-masanya anak-anak kita bermain bunga api, yang main meriam-meriam. Dan cuma saya harap kepada ibu bapa, awasi anak-anak anda. Jangan pula mereka terlalu kreatif, nanti ada yang hilang tangan. Berhati-hati saya, tak maulah kita tengok saban tahun adanya laporan di media-media yang cedera bila mereka menggunakan mercun itu, pegang dan bermain tanpa pengawasan. Saya harap ibu bapa perhatikanlah. Saya dulu kecil dulu pun pernah juga jadi saya kadang-kadang kita alpa. Letak aja mercun dalam tempurung tu, kita ingatkan tak ada apa-apa, meletup, mengelupu lah tangan. Saudara, jaka lindung, naik bot laju lah. Nanti cakap macam mana ikan mabuk, tak tahulah saya. Saudara, jadi saudara, dalam waktu-waktu begini, kalau kita mengimbau kenangan, ini bila masuk 12 hari lepas bulan puasa, selalunya di kampung saya dulu tu, inilah kita akan terdengar di corong-corong radio, lagu-lagu dikumandangkan oleh Juruhebah. Ingat saya, itu lagu-lagu yang sekitar tahun 70-an.
antara penyanyi popular yang sering ke udara macam Allahyarham Ramli. Lagunya lain tak ada. Lah Aku Anak Tani. Ingat saya lagu tu? Saudara Melati susah kan? MP dan PM pun nak kita peringatkan. Tak tahulah saudara. Sepatutnya mereka tahulah sehari ini ya. Baik, balik kali tentang apa yang ni. Selalunya kalau di kampung-kampung saya waktu tu kita tak ada TV, cuma dengar radio. Radio pun bukan besar saudara, kecil aja radionya. Saya punya tu radio nasional. Allahyarham abang saya yang bekerja di Singapura, balik cuti dia bawa balik, dia belikan kami radio untuk mendengar. Dapatlah dengar lagu Aku Anak Tani. Syadu lagunya. Kemudian Datuk Ahmad Jais, Allahyarham Datuk Ahmad Jais, lagunya ialah Bunga Dipuja di Petik Orang. Ingat saya lagu tu? Ini lagu-lagu yang popular bila sudah menghampiri hari-hari haji, hari puasa saudara. Lepas je 12 hari. Masuk je minggu kedua puasa, mulalah Romzi dengan lagu Zunika. Kemudian yang terbaru lah saya ingat saya Romzi dan Ramli Sharif. Lagunya ialah Bukan Kerana Nama. Seronoknya kita mendengar lagu Dam Dam Dum. Belum lagi saudara. Itu dia akan masuk dalam minggu-minggu terakhir. Dam Dam Dum, bunyi mercun. Itu kemudian saudara Wan Azmi, Sani Sahuri. Memang ada Sani Sahuri, Rafi'ah Buang, Syarifah Aini. Lagu-lagu itu mengimbau kenangan kita saudara. Bukan lagu-lagu rock. Masa tu Search tak ada lagi. Saudara. Jadi bila kita di kampung, bila dengar lagu tu, tahulah hari raya sudah pun hampir. Dan itulah waktunya saudara. Masuk minggu kedua bulan puasa tu, anak-anak gadis pula sibuk menjahit langsir. Jangan lupa. Dan itulah selalunya bila mereka menjahit langsir tu, dia duduk tepi tingkap. Dia bukan dalam rumah, tidak letak mesin. Selalunya di kampung adalah mesin jahit. Kadang-kadang yang pakai tangan, ada yang pakai kaki, tapi mereka duduk tepi tingkap. Jadi kalau saudara menonton filem P. Ramlee, cerita bini pendekar Bujang Lapuk, macam itulah. Allahyarhamah Rosia Timah dijahit semua. Dan begitu di kampung, di desa saya. Bila kita lalu tepi rumah tu, nampaklah Ani ke, Minah ke, Me'ah ke, Piah ke, tuk-tek menjahit langsir. Salam saudara Razali Samad. Kali ini semua balik kampung lah, balas dendam 2 tahun terkurung. Betul lah tu gamaknya saya. Dan masanya anak-anak muda ni berkeliaran untuk bercakap. Dulu bukan senang saudara, tulis surat dalam tempurung, letak dekat ampaian. Jadi bila kekasihnya sedang menjahit langsir, maka itulah masa dia melalu, dengar sambil-sambil bercerita. Radio berkumandang dengan lagu, nyanyian ini San Sahuri ke, Romzi ke, Ramli ke, Jeffrydin ke, masa itu saudara. Dan memanglah orang bercinta ni saudara, kalau tak dapat jumpa pun, tengok tiang ataupun atap rumah pun cukup lah. Zaman muda-muda dulu saudara. Saudara Puan Norida Kamarudin, Dendang Perantau. Memang bila dengar lagu Dendang Perantau kita menangis. Bukan kerana nama, tetap diminati ya saudara Puan Hana Nur, saudara Ramli Hassan, teman baru Halim. Ini kita mengimbau zaman silam. Dan satu lagi saudara, ini agak ada anak-anak gadis menjahit langsirnya. Inilah juga mangsanya mereka menjahit pakaian hari raya. Dan di kampung saya satu ketika dulu tu, saya ingat lagi saudara, datang seorang Indian Muslim. Nama dia Mak Khalid. Kampung saya kalau sebut Mak Khalid, semua orang kenal. Sebab dia berjaja kain untuk dijahit buat pakaian. Dia akan letak dalam, dia bawa naik motosikal Honda dia tu, belakangnya tu adalah kain-kain. Dan specialnya Khalid ini bukan beli tunai, beli hutang saudara. Almarhumah ibu saya untuk buat baju saya dan adik saya berhutang lah. Pilih warna apa yang sesuai. Tapi sekarang ni dah ada tema. Dulu tak ada tema saudara, main pilih saja. Warna merah ke, kuning ke, biru ke, hijau ke, pilih saja. Mak Khalid pun ukur. Mungkin 2 meter ke, saudara. Dan RM1. Mak Khalid akan berniaga. Dan dia akan pungut hutang dia seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali.
Selalunya kerana di kampung saya tu dekat dengan kebun getah, estate getah, maka musim gaji sebulan 2 kali, bila estate bayar gaji, maka dia datanglah. Ada kain baru, siapa mau, tapi kalau tak ada, maka bayar itu dulu punya hutang. RM1 saja. Selai kain untuk buat baju saya dan adik saya sekitar dalam RM15. Getinya 15 bulan. Tetapi sampai puasa akan datang, raya akan datang pun tak habis lagi. Aduh, gitulah saudara kehidupan kami di kampung. Main pelak pun ada tuan. Ya betul, tapi saya cerita tentang baju-baju raya ni. Sekarang ini musimnya anak-anak muda, anak-anak gadis, yang mana ambil upah. Mak saya tak ada jahit baju, upah dengan Kak Minah. Saya ingat lagi. Ya, saudara siput mata merah. Dulu gula pasir sekati 25 sen. Benar. 20 sen, 25 sen. Dan gula merah cuma 15 sen. Saya ingat lagi. Dan kain-kain tak beli dekat supermarket. Mak Khalid, nama orang tu, Mak Khalid datang, kain-kain datang berjaja kain. Maka kita pun belilah. Arwah mak saya tu beli baju, kain tu untuk dijahit. Hantar kedai dekat rumah Kak Minah. Kak Minah pun sibuklah mengukur. Tahun depan punya nak raya lagi pun belum habis lagi kadang-kadang. Seminggu ataupun 2 minggu, RM1. Ada masanya 50 sen. Pun dia terima. Murninya hati Mak Khalid. Tapi harganya berganda-ganda lah saudara. Maklum sajalah. Tapi dia bukan alung, dia nak tolong. Saudara, Kolbu Hikayat lahir tahun 80-an. Tapi waktu kecil meriah sangat. Kalau raya tak macam sekarang. Peredaran zaman merubah segalanya. Benar. Tapi berkena 40 tahun dulu, saya kena bertugas di Thailand, ya, saudara Ayanda Ishak. Kalau waktu itu, bila kita dengar alunan takbir, mendengar lagu Denang Perantau, meleleh air mata. Saya cuma 2 kali saja dalam hidup saya, dulu. Merantau ke Kuala Lumpur, bekerja di Usaha Melayu, tak dapat cuti raya. Jadi bila malam raya tu, dengar lagu tu, sambil kira jajoran ke atas tu, 1, 2, meleleh mata, teringat. Saudara Mat Samsudin, kampung saya tak ada elektrik, betul. Nak raya kena cari kayu api dan sabut kelapa. Selain itu, kena tumbuk pulut dan gula. Tumbuk memanglah, ya selalunya kerja untuk menumbuk pulut, nak buat kuih ni, saudara, datang mengisar, dilakukan oleh anak-anak gadis. Saudara, itulah keadaannya. Saya bila terkenang begitu, saya sedih juga. Semua itu dah tak ada dah. Tak ada lagi. Sekarang ni nak beli baju, pergi ke KLCC, pergi ke shopping komplek. Tak ada lagi Mak Khalid. Mak Khalid pun mungkin dah tak ada pun agaknya. Saudara, Puan Noridah Kamuddin, arwah mak saya, jahit baju Melayu cuma RM3 saja. Itu dulu upahnya murah sangat-sangat, saudara. Saya ingat arwah Kak Minah pun jahit baju saya rasanya RM2. Tapi semua itu sudah tak ada. Saudara Aliah Abdul Latif, Oren Cap Jong Hong diberi minuman di hari raya. Itu besok mungkin kalau kita ingat. Saya, baik. Kita tinggalkan kenangan silam. Kita masuk pula sekarang ni tentang segmen politik. Baik saudara, saya melihat bahawa apa yang berlaku di Pakistan, berlaku di Indonesia, ini adalah percaturan kuasa asing. Kerana hari ini sudah tular di media sosial. Bagaimana ini satu yang tular tu seronok je saya tengok, iaitu dalam durasi 30 saat. Bagaimana Afzal Dandar dari parti Tehreek-i-Insaf yang dipimpin oleh Imran Khan diberitakan dia menerima sogokan scheme of thing, katanya dapat 1.5 juta pound untuk menyokong pemimpin pembangkang menjatuhkan Perdana Menteri Imran Khan. Jadi bila dia balik kampung halamannya, maka dia dikonyok oleh pengundi dia. Jadi artinya Pakistan, rakyat Pakistan tak boleh menerima scheme of thing. Maka wakil rakyat dia yang menyokong pembangkang, maka diperlasah mereka. Itu keadaannya. Dan kabarnya selepas Pakistan ni, Perdana Menteri Pakistan digulingkan, Shahbaz Sharif telah diangkat sebagai Perdana Menteri. Shahbaz ni katanya masih ada beberapa kes yang sedang dibicarakan. Kita tak mau cakaplah soal itu. Tapi bagaimanapun itulah yang sedang kita melihat, bagaimana adanya kuasa-kuasa luar yang cuba mencatur keadaan di Pakistan. Puncanya kerana Imran Khan melontarkan kenyataan bahawa dia lebih mirip kepada
Rusia, Putin katanya. Saya pun tak tahulah. Begitu juga sekarang ni saudara di Indonesia. Jiran kita, negara tetangga kita di Jakarta, di seluruh Indonesia sekarang ni tengah adanya unjuk rasa di kalangan pelajar-pelajar. Mereka mengadakan unjuk rasa ada dua faktor. Pertama, sebab kenaikan harga bensin ataupun harga minyak diesel, minyak petrol. Maka rakyat tak boleh menerima kenaikan harga tersebut, maka berlakulah unjuk rasa di seluruh negara. Tapi yang paling penting sekarang ni, apabila cubaan kononnya nak ditangguhkan bahawa Indonesia telah pun meminda perlembagaannya apabila Presiden Indonesia cuma diizinkan memegang jawatan selama 2 penggal. Tapi bila ada dengar kata-kata bahawa Pak Jokowi mahu melanjutkan ke penggal ketiga, maka pelajar-pelajar mula mengadakan unjuk rasa. Begitulah keadaannya saudara, apa yang berlaku di negara jiran kita. Saya mengharapkan agar negara tersebut dapat menyelesaikan masalah. Kerana saya lihat juga, saya dapat culipan, antara negara yang terbaik selain Norway adalah negara Qatar. Qatar adalah negara yang hasil minyaknya banyak, saudara. Tetapi pemimpin di Qatar, dia menyantuni rakyatnya, sampaikan bayi sama ada yang muda, yang tua, semua sekali pihak pimpinan kerajaan sudah menyiapkan sebuah rumah seorang untuk mereka. Jadi begitu juga di sekolah, pilihlah sekolah mana nak belajar, semua percuma. Jadi ini menjadikan Qatar antara negara yang paling bahagia rakyatnya. Mereka punya wang yang cukup, mereka punya makanan yang cukup. Kenapa? Kerana pimpinannya begitu prihatin kepada rakyatnya. Jadi negara yang paling kaya nombor 1 dan tidak punya hutang kepada negara manapun, dengan pendapatan per kapitalnya tertinggi di dunia. Ini di Qatar, saudara. Dan sekiranya saya berdoalah kalau boleh satu ketika nanti negara kita juga boleh jadi seperti itu, kerana kita pun rakyat bukan ramai mana pun. Asalkan pemimpinnya jujur, ikhlas untuk mentadbir negara, menyantuni rakyat, masalah-masalah rakyat ini ditangani dengan penuh keikhlasan, bukan untuk memikirkan diri sendiri, ya saudara. Tapi dalam pada itu kita harus berwaspada, saudara. Kerana saya melihat satu demi satu negara sudah tumbang, di mana mereka meminjam wang daripada negara China. Antaranya Maldives adalah negara di Kepulauan Samudra India. Kerana dia meminjam wang, berhutang pada China begitu tinggi. Pada tahun 2019, Maldives berhutang sebesar 3.5 bilion USD, saudara. Bukan bilion duit Malaysia, USD lebih kurang dalam 3 kali 4 12 bilion. Dan negara tersebut sekarang ini dalam keadaan yang terumbang-ambing. Begitu juga apa yang berlaku di Sri Lanka yang sudah tidak dapat diselamatkan. Saya berharap agar negara kita tidak meneruskan untuk berhutang dan berhutang, sebab kita mempunyai penghasilan, bukan macam negara-negara yang lain. Macam ni Pakistan kabarnya ia berhutang ke China sejumlah 42.7 bilion dalam bentuk bantuan sejak tahun 1980 hinggalah hari ini. Dia sudah mencecah pada 33.4 bilion. Pakistan berhutang China saban tahun. Kita mengharapkan ini kerja berhutang ni dihentikan. Cukuplah. Negara kita sebenarnya cukup kewangannya. Kita kaya raya, tetapi kalau diuruskan khazanah ini dengan sebaik mungkin. Lihatlah bagaimana Datuk Seri On Hafiz. Beliau boleh memberi kebahagiaan pada rakyatnya. Dan wang itu diurus, ditadbir. Khazanah negeri Johor ditadbir dengan sebaik mungkin. Tidak ada langsung niat untuk menciluk ataupun memasukkan untuk tembolok mereka sendiri. Saudara, itu yang saya dapat. Dan hari ini saya terus memberi penjelasan bahawa mesyuarat Majlis Tinggi UMNO telah pun mengadakan mesyuaratnya dipengerusikan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan dapat beberapa ketetapan. Ini kena jelas, saudara, dengar baik-baik ni. Pertama sekali, mesyuarat Majlis Tinggi UMNO memutuskan bahawa perjanjian MOU ataupun perjanjian persefahaman antara kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri dengan parti-parti pembangkang yang akan berakhir pada 31 Julai 2022 tidak akan disambung semula. Tuntas. Keputusan Majlis Tinggi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Adir tadi menyatakan dengan jelas, no more.
Tak ada lagi nak adakan perjanjian, persefahaman, MOU, tak ada dah. Masuk saya 31 Julai, habis. Walaupun bangka menjerit nak minta itu, nak minta ini, tak ada dah. Saudara. 2. Majlis Tinggi UMNO memutuskan bahawa pindaan Akta Anti Lompat yang tertangguh di Parlimen 3-4 hari lepas hendaklah dilaksanakan secepat mungkin dan mesti disokong oleh ahli-ahli Parlimen daripada UMNO Barisan Nasional. Jelas. Jadi artinya dalam waktu yang sesegera mungkin, maka Akta Lompat yang ini katanya nak buat dalam bulan Mei, bulan depan, mesti diluluskan, diusahakan bagaimana Akta Anti Lompat ini dapat terlaksana sepenuhnya. Kerana ini adalah untuk memastikan manifestasi hak pengundi sentiasa terpelihara. Kerana beliau sebagai naib Presiden UMNO. Kemudian, perkara 3. Bagi melaksanakan keputusan sebulat suara Perhimpunan Agung yang lalu, Perhimpunan Agung UMNO 2021 yang baru lalu telah memutuskan secara sebulat suara bahawa jawatan-jawatan dalam parti akan ditandingi selepas pilihan raya. Maka untuk meminda perlembagaan tersebut, satu perhimpunan agung khas akan diadakan pada 14 Mei. Jadi walaupun inilah UMNO ni, partinya dia tersusun. Bahagian buat usul, diterima di bahagian, bawa ke Majlis Tinggi, ke Perhimpunan Agung UMNO, dibincangkan. Setelah diluluskan oleh masyarakat Perhimpunan Agung UMNO, dia masih lagi belum terlaksana sepenuhnya. Maka dibawa pada mesyuarat Majlis Tinggi. Maka Majlis Tinggi memutuskan, maka diadakan mesyuarat khas untuk pelaksanaan berhubung tempoh pemilihan parti, iaitu pada 14 Mei ini. Dalam waktu yang sama, pada hari tersebut juga akan dilangsungkan sambutan ulang tahun UMNO dan sambutan Hari Raya Aidilfitri. 3 perkara. Masuk yang keempat, ini yang banyak orang nak tahu, iaitu Majlis Tinggi UMNO juga telah pun sebulat suara mencadangkan agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri menjadi calon Perdana Menteri bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 akan datang. Artinya sekarang ni, ternyata apa yang dilontarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, dia menepati apa yang dikata. Cakap mesti dikota. Dalam Perhimpunan Agung yang lalu, Datuk Seri Zahid Hamidi menyatakan secara terbuka, beliau dan Datuk Mat nak jaga parti dan minta supaya Datuk Ismail Sabri jaga kerajaan, jaga rakyat dan sealiran pemikiran begitu. Dan hari ini diterjemahkan. Saudara, aduh, sahabat saya, Saudara Zamel, saya dalam live sekarang ni. Minta maaf, I will call you back. I call back. Saya tengah live ni. Tajuk apa? Tajuk hari ini segalanya penuh keliru. Sampaikan salam. Sabar, okey, Saudara Zamil Ibrahim berhubung saya, dia sampaikan salam. Okey. Dia pun tak jangka saya masih live lagi. Dia tengok dah pukul 11.30, ingatkan seperti biasa pukul 11 ni dah habis. Tapi saya nyatakan pada beliau bahawa saya masih live dan beliau mengirim salam pada anda. Zamil Ibrahim, yang lain tak ada, tiap-tiap hari membalun tu saudara. Dia kirim salam pada anda semua. Kemudian saya melihat bahawa jelaslah ungkapan kata-kata yang dicakap. Ini orang kata cakap serupa bikin. Datuk Zahid mengatakan dalam Perhimpunan Agung yang lalu, dia nak jaga parti dengan Tok Mat. Datuk Seri Ismail Sabri jaga kerajaan. Sebab itu, hari ini Majlis Tinggi sebulat suara mencadangkan agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri menjadi calon Perdana Menteri. Dan saya pun cuba-cubalah meninjau. InsyaAllah. Saudara Puan Nurilah Kamarudin, kami nak Tok Mat. Nak buat macam mana? Kalau Majlis Tinggi dah memutuskan begitu, sabarlah. Sabar, saudara. Kita kena berlapang dada. Kalau pemimpin di atas pun mereka sanggup berlapang dada, kenapa pula kita pula nak memberontak? Tak bolehlah begitu, saudara. Jadi, saya cuba risik dan kabarnya antara Julai dan Ogos maka akan diadakan pilihan raya umum. Mungkin. Ini anggaran saya dapat dengar-dengar. Saya berbual dengan Presiden, dapat bercakap dengan timbalan Presiden. Nampak gayanya hubungan kedua-dua mereka begitu akrab.
Dan hubungan dengan Perdana Menteri pun akrab. Jadi cuma saya tadi mengingatkan, jangan ikut cakap orang keliling kelalang. Saudara Husin bubar parlimen, insya-Allah. Parlimen akan dibubarkan. Saya rasa, saya menjangkakan kalau 14 Mei pindaan perlembagaan UMNO ada mesyuarat perhimpunan khas, lepas bulan Mei nanti maka bersedialah untuk pembubaran parlimen dan tak ada apa nak merisaukan lagi. Yang Mak Perdana Menteri pun tak perlu nak risau dah. Kerana Majlis Tinggi dah memutuskan, you calon Perdana Menteri, jalankan tugas dengan baik. Yang masalahnya saudara, apabila orang keliling kelalang. Yang duduk sekeliling Perdana Menteri, yang sedap jadi menteri. Mereka khawatir. Seandainya ada pilihan raya, mereka tidak bertanding lagi. Seandainya ada pilihan raya, mereka akan tertongging. Mereka akan dikerjakan oleh rakyat. Ini yang mereka takut. Jadi kalau boleh, nak tunggu setahun lagi. Tak ada dah saya nampak. Saya nampak bahawa insya-Allah bahawa pilihan raya umum akan diadakan dalam waktu yang terdekat. Saudara. Itu tentang UMNO, saudara. Tapi bila saya tengok hari ini kenyataan demi kenyataan, Dr. Mahathir lah, Tan Sri Muhyiddin lah, saya belum saya fikir Dr. Mahathir ni tak habis-habis. Tak habis-habis duk bergaduh dengan orang. Saya jangan lupa, saya nak mengulangi, mungkin saudara terlupa. Pada tahun 1998, Dr. Mahathir mengerjakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya bukan penyokong Anwar, tidak. Tapi pada tahun 1998, faktanya Dr. Mahathir mengerjakan Anwar Ibrahim sampai terpasung ke Sungai Buloh selama 12 tahun. Kemudian 10 tahun, 20 tahun selepas itu, iaitu pada 2018, 20 tahun kemudian dia kerjakan pula Datuk Najib dan Datuk Zaid Amidi. Ini gambarannya, saudara. Tapi bagaimanapun, dalam waktu yang sama saya melihat kenyataan daripada Puan Nurul Izzah bila dia menyatakan bahawa selaku ahli parlimen pembatang pauh, dia berterserang. Dia mengatakan bahawa semua harus menyedari bahawa untuk Pakatan Harapan mencapai kejayaan dalam pilihan raya yang bakal diadakan, mungkin dalam terdekat, mungkin dia juga dapat tahu, dah dapat signal akan diadakan pilihan raya umum, katanya sukar untuk mereka mencapai kemenangan. Malahan terpaksa tunggulah sampai ke 10 tahun kerana apa yang dilakukan oleh pimpinan Pakatan Harapan dahulu telah merosakkan sama sekali imej parti itu. Rakyat dihampakan. Tidak ada kesempatan, tidak mungkin. Tidak mungkin rakyat boleh menerima kehadiran Pakatan Harapan. Sebab itu beliau merasakan untuk kembali ke Putrajaya dalam pilihan raya yang ke-15 ini, dia kata sesuatu yang agak mustahil. Itu kenyataan daripada Nurul Izzah. Dia kata, saya sendiri masih trauma. Beliau sendiri mengatakan bahawa saya sendiri masih trauma dengan apa yang berlaku semasa Pakatan Harapan menjadi kerajaan selama 22 bulan sebelum ini. Itu kenyataan beliau. Beliau lah anggota, sebahagian daripada anggota Pakatan Harapan. Saya melihat keadaan ini adalah kenyataan ikhlas daripada salah seorang pemain politik. Sebab itu, sepatutnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai mengikut apa yang disarankan oleh Majlis Tinggi, segera memanggil pilihan raya umum. This is the best time. Kalau daripada pimpinan Pakatan Harapan, saya melihat sendiri, saudara. Sebab itu bila kita dengar sekarang ni macam-macam diadakan, kononnya ada pemilihan dan sebagainya diwawarkan, lain tidaklah untuk menggembelingkan yakin rakyat pada parti tersebut, supaya dapat dilihat bahawa masih Pakatan Rakyat, ada Parti Keadilan masih wujud. Itu je percaturan mereka. Tapi Nurul menyatakan sejelas-jelasnya bahawa beliau tidak yakin bahawa Keadilan mahupun Pakatan Harapan, jauh sekali Perikatan Nasional mampu untuk memenangi pilihan raya umum yang mendatang. Kerana dia kata dia sendiri masih trauma. Trauma ni masih tak boleh, masih bimbang, takut. Apa yang berlaku sewaktu Pakatan Harapan menjadi kerajaan dahulu. Ditambah teruk lagi apabila berlakunya Perikatan Nasional. Sebab itu, saya yakin rakyat pun tidak mungkin dapat menerima. Untuk itu, warga UMNO teruskan bekerja. Saya sudah nampak bahawa loceng sudah pun berbunyi. Loceng dah berbunyi. Botol dah bunyi, brother. Saudara Haji Wan Aznan, taktikal tu, kita pengundi UMNO jangan terpengaruh. Benar, walaupun taktikal, tapi ini bagi saya, ini realitinya. Ini reality, is not tactical. Mereka yang berada dalam Pakatan Harapan, mereka yang berada dalam keadilan khususnya,
mereka semakin hilang arah untuk merasa yakin boleh menang. Cuma saya mengharapkan agar pimpinan UMNO kali ini mesti berlapang dada macam mana Presiden UMNO. Presiden UMNO tadi menyatakan bahawa calon Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri. Bukan jawatan yang ku kejar. Kestabilan politik perlu disantuni. Rakyat mengharapkan dengan adanya kestabilan politik, maka dapat disuburkan ekonomi negara ini. Rakyat sudah letih. Kita dah semakin lemas selemah-lemasnya dalam alutan politik yang tidak menentu. So, sebab itu yang terbaik adalah pilihan raya umum. Itu saja yang terbaik dilakukan. Selesai masalah ini dan kita santunilah selama 5 tahun itu kehidupan rakyat, negara, kita pulihkan ekonomi dan sebagainya. Tidak lebih daripada itu. Saudara Guardian Loan, rakyat tengah dengan geng 22 bulan ni, gaji minimum 1,100 bagi bantuan untuk orang bujang 100 yang remaja. Saya tak faham apa yang saudara Guardian Leon cuba lontarkan. Tapi yang jelas hari ini, apabila Melaka telah mengumumkan, Kerajaan Pahang telah mengumumkan, malahan Pulau Pinang pun cuba lagi nak cari maknanya Pulau Pinang juga ikut Pahang bagi 1,200 untuk kaki tangan awamnya. Dan di Johor, saya ucapkan syabas dan tahniah kepada anak muda saudara On Hafiz yang Hasni. Tidak ada permasalahan dalam parti. Esko-esko muda, mereka sedang mengemeling tenaga untuk menyantuni masalah rakyat. Di samping itu, saya berkeyakinan kalaulah ini pimpinan dalam keadilan pun sudah mula rasa ngeri. Minta maaf lah saya. Mungkin saya kalangan daripada parti-parti keadilan. Bagi saya tak ada masalah. Biarkanlah masa itu berlalu dan rakyat menentukan segalanya. Ingat saudara, suara rakyat kuasa keramat. Rakyat telah dibohongi oleh Pakatan Harapan. Tidak mungkin rakyat mengizinkan dirinya dibohongi untuk kali kedua. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih.